Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buka buku teks muka surat. Kita sambung yang minggu lepas kan. Minggu lepas kita dah belajar tajuk yang terakhir dalam buku Tauhid, iaitu tajuk apa? Awak ni tutup mic awak ni. Awak ni Aisyah tutup mic awak. Siapa lagi? Ada sikit tutup mic. Okey. Ni yang tajuk yang terakhir kita kan. Jadinya minggu lepas kita dah belajar setengah daripada tajuk ni kan. Jadinya hari ni kita akan belajar ataupun kita akan tahu maksud-maksud ataupun nama-nama hari kiamat. Saya akan ulang sikit perbahasan yang minggu lepas Nampak kan ke depan? Kalau kat depan naik hijau ataupun tak nampak, bagi tahu tau. Okey. Tajuk yang seterusnya adalah tajuk yang seterusnya lah. Sebelum ni kita dah belajar apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah kan. Beriman kepada qada dan qadar. Qadar tak masuk lagi. Iaitu maksud yang seterusnya beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ni macam kita dah belajar minggu lepas, apakah yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Apa maksud dengan hari kiamat Mana tajuk dia? Ni kita dah belajar minggu lepas, Ustaz ulang sikit je. Pengertian hari kiamat. Ni tengok kat sini. Hari kiamat kat sini Hari kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam di dunia. Setiap yang mati akan dihidupkan semula dan yang dihimpunkan di padang mahsyar, amalan mereka akan dihisap sebelum ditempatkan sama ada di syurga atau neraka. Yang tu dah dimasukkan dengan hari kiamat. Kiamat tu apa? Kiamat tu kita katakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ingat, hari kebangkitan semula makhluk di akhirat selepas kehancuran alam di dunia. Dia malaikat Israfil lepas datangnya hari kiamat ni, malaikat Israfil akan tiup sangkakala dia tu kan. Maka dengan tiupan yang pertama tu, maka hancurlah seluruh alam semesta ni. Bukan setakat bumi saja seluruh alam semesta. Tempat yang mana Allah cipta semua hancur. Tak ada lagi benda yang Allah tak cipta. Semua Allah cipta, maka semua akan jadi hancur. Yang tu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Selepas tiupan yang pertama, dah semua hancur, semua makhluk semua dah mati kan, dah tak ada apa lagi, maka tiupan yang kedua akan ditiupkan, tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Maka setiap makhluk akan dihidupkan kembali. Yang itulah dimaksudkan dengan hari kiamat. Setiap makhluk akan dihidupkan kembali untuk apa? Untuk dihisab sama ada kita ditempatkan di ke syurga ataupun neraka. Yang tu okey. Yang tu adalah disebabkan yang tu adalah yang dimaksudkan dengan hari kiamat. Ingat, hari kiamat ni apa? Kiam ni kalau bahasa Arab, kan? Qoma berdiri. Jadinya kiamat ni adalah hari kebangkitan. Okey. Kita tengok dalil yang berkaitan dengan hari kiamat ni. Dalil kita dah baca minggu lepas kan? Baru ulang je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Yang ni adalah kita kata dia punya dalil berkaitan dengan hari kiamat apa, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang yang telah mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhan. Maka ketika itu orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan semula, hidup semula, berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Maka pada hari itu tidak ada seseorang yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Yang ni dia kata dalil berkaitan dengan hari kiamat. Selepas dia matikan semua, selepas dunia ni hancur, alam semesta ni hancur, kan? Lepas tu malaikat Israfil akan tiup lagi satu lagi sangkakala yang kedua untuk menghidupkan semula, kan? Untuk kita bangkit daripada kematian kita, untuk kita dihisab atas amalan kita. Sama ada kita ni ditentukan dalam syurga ataupun kita ditentukan dalam neraka, wal'ayazubillah. Harap-harap kita punya dapat kita bertemu di syurga. Yang tu saja. Okey, kita tengok golongan ni adalah dalil kiamat. Kiamat ialah hari kebangkitan. Ingat yang tu je, hari kebangkitan. Okey, muka surat seterusnya. Yang minggu lepas saya Ustaz ulang je. Minggu lepas, keadaan manusia pada hari kiamat. Keadaan manusia hanya ada dua golongan. Yang pertama apa? Golongan pertama orang yang beriman. Mereka dalam keadaan yang baik, tenang, gembira dan selamat serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat. Jadi kalau kita nak tahu kita ni macam mana pengakhiran kita pada hari akhirat ni, kita tengok keadaan kita dekat dunia macam mana. Kehidupan kita dengan Tuhan kita macam mana. Kehidupan kita dengan makhluk macam mana, kehidupan kita dengan keluarga kita macam mana, maka kita dah nampak bayang-bayang kehidupan kita di akhirat macam mana. Sebab tu Allah kata apa? Nak masuk syurga ni senang saja. Macam mana? Amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan dia. Ataupun kita kata ati Allah, dan bertakwalah, taatlah kamu kepada Allah dengan apa? Melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dua tu sahaja. Dia kalau kita macam lepas kita dah buat taat ataupun lepas kita dah taat perintah Allah, kita dah jaga hubungan kita dengan makhluk semua, kan. Jadi sebelum kita dibangkitkan semula, kita dah mati, kan. Kehidupan kita di kubur tu jadi kita dah tahu macam mana dia punya hala tuju dia macam mana ke akhirat. Sebab apa? Kalau kita berdosa ataupun kita mempunyai dosa, maka dalam kubur pun kita dah kena seksa, kan, dengan malaikat Raqib dan Atid. Kalau kubur kita dalam kubur kita berasa tenang, maka insya-Allah kita punya pengakhiran kita di akhirat iaitu ditempatkan di dalam syurga. Yang tu je. Okey, seterusnya golongan manusia yang pada golongan manusia pada hari kiamat. Golongan yang pertama, orang yang beriman dan orang yang kafir dan munafik. Yang ni yang minggu lepas Ustaz ulang laju je. Ni baca kan jom ayat sini. Okey, tak apa.
Yang ni tertinggal, bisa dah. Kita tengok antara tujuan Allah menjadikan hari kiamat adalah supaya apa? Antara tujuan Allah menjadikan hari kiamat adalah supaya setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah. Yang tu adalah kita punya tujuan Allah menjadikan hari kiamat, dan tujuan apa? Allah menjadikan makhluk sebab apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah kata laula illa liya'budullah wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budullah, dan aku tidaklah aku jadikan manusia dan jin ni hanyalah untuk mengabdikan diri kepada aku. Ni lah dia punya contoh-contoh dia. Setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan Allah menjadikan hari kiamat. Dan yang kedua, manusia segera bertaubat setelah menyedari perlakuan dosa. Sebab apa? Sebab tu Allah jadikan ada dosa, ada pahala supaya manusia dapat bertaubat. Kalau tak ada dosa dan pahala ni, maka dunia ni akan jadi huru-hara lah. Sebab tak ada hari kiamat semua kan. Jadinya dunia ni akan jadi huru-hara. Sebab tu Allah tujuan Allah menjadikan hari kiamat. Ada pembalasan lah. Okey, ada pembalasan dan ada ganjaran. Dan yang ketiga, mengadakan amalan kebajikan dan segera meninggalkan perkara mungkar. Yang ketiga. Dan yang keempat, meningkatkan keimanan orang Islam sepanjang masa. Dan yang terakhir, menetapkan balasan terhadap amalan manusia dengan penuh keadilan. Kalau manusia tu buat jahat, maka Allah tak ada kat neraka lah. Kan? Sebab tu kita katakan mahkamah Allah ni penuh dengan keadilan. Tak ada seorang pun yang akan teraniaya. Sebab tu Allah itu maha adil kan. Jadinya tak akan ada seorang pun, manusia pun akan terasa teraniaya. Sebab apa? Pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang adil lah kita katakan. Sebab tu manusia kalau buat dosa, neraka. Manusia kalau buat pahala banyak, kebajikan banyak, maka jawapannya syurga. Yang tu sahaja. Okey. Kita tengok. Ni yang minggu lepas kita nak masuk ni. Nama-nama hari kiamat. Yang pertama, tengok. Nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat ni terlampau banyak. Ini adalah hanya kita katakan salah satu daripada hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Yaumul Akhirah. Yang pertama, Yaumul Akhirah ni adalah hari akhir dunia, pengakhiran dunia lah. Bila mana kata hari akhir ni, Yaumul Akhirah ni, pengakhiran dunia, maka tak ada satu pun makhluk yang hidup selepas hari kiamat. Dunia ni dah berakhir, kita katakan kan. Itu adalah maksudnya hari akhir dunia. Yang kedua, Yaumul Hash. Yang ni kat Padang Mahsyar ni lah. Yaumul Hash. Yaumul Hash ni apa? Hari perhimpunan. Yang ni keadaan ni bila mana kita dihidupkan semula selepas tiup sangkakala yang pertama kan. Dunia akan hancur kan. Lepas tu dah hancur semua, dah habis semua, tak ada. Malaikat Israfil akan tiup sekali lagi tiupan sangkakala, maka yang ni dinamakan Yaumul Hash, iaitu hari perhimpunan. Mana kata hari kita tu dihidupkan semula, jadinya kita dalam perjalanan ke apa? Yaum Padang Mahsyar, iaitu tempat yang amalan kita akan dihisab ataupun akan dikira lah, ditimbang lah, kita kata ditimbang. Yang kedua, Yaumuddin, hari pembalasan. Ni kita hari pembalasan. Dah timbang ni, jadinya hari pembalasan lah. Sama ada di syurga kita ataupun di neraka kita. Dua tu saja. Syurga atau neraka. Dinamakan sebagai Yaumuddin. Yaumuddin. Okey. Yang ketiga, yang keempat, Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Ni hari kebangkitan lah. Kalau ikut susunan, Yaumul Akhirah, lepas tu Yaumul Ba'ts, lepas tu Yaumul Hash, antara dua ni tak apa kita tengok susunan dia kat mana. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Ni hari kebangkitan ni tu lah macam sama masuk dengan hari kiamat lah. Hari Yaumul Ba'ts ni hari kebangkitan, selepas mana kita dimatikan, kita akan dihidupkan semula. Yang ni dinamakan sebagai Yaumul Ba'ts ataupun hari kebangkitan. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari kira-kira kita kata.
Kira apa? Kira kita punya berat badan ke? Tak. Kira kita punya amalan. Sebab tu kita katakan Allah akan kira setiap amalan kita walau ia sebesar sekecil apa? Sebesar zarah sekalipun, setiap amalan akan dihisap. Tak kisahlah jahat ke, buruk ke, akan dihisap, baik ke, dosa ke, setiap perbuatan kita akan dihisap. Nanti dinamakan sebagai Yaumul Hisab, hari perhitungan. Jadinya nama-nama akhirat kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama Yaumul Akhirah, Yaumul Hash, Yaumul Din, Yaumul Ba'th, Yaumul Hisab. Yang ni adalah antara contoh-contoh 5 nama hari akhirat. Tengok perbahasan yang seterusnya, muka surat 45. Dia bagi penerangan kot ni. Yaumul Akhirah, dia ikut susunan Dia ikut susunan. Pertama sekali Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah ni hari pengakhiran dunia ataupun akhir dunia berakhir. Berlakunya kehancuran segala isi alam, semua yang hidup akan mati. Kamu jangan bayangkan bumi ni saja yang Allah cerita tu. Dekat luar bumi tu, kamu bayangkan kalau bulan jatuh ke bumi, wallahu a'lam macam mana kejadian kehancuran dunia tu. Tapi kita boleh bayangkan kalau bulan jatuh ke bumi ataupun matahari jatuh ke bumi, maka sekelip mata kita akan hancur. Kalau ikutkan dia punya berat dia punya kelajuan dia, kalau hempak bumi tu, kalau contoh matahari panas, contoh matahari tak ada, maka kita pun akan hancur dalam sekelip mata. Yang tu dah kita namakan sebagai Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah, berlakunya kehancuran segala isi alam, semua yang hidup akan mati. Tak kisahlah apa pun yang dikatakan yang kata hidup, semua akan mati. Yang pada dinamakan sebagai hari akhir dunia, pengakhiran dunia lah waktu ni. Yang kedua, Yaumul Ba'th. Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Lepas kita dah dunia hancur, inilah yang ni tiupan sangkakala yang pertama, yang ni tiupan sangkakala yang kedua, Yaumul Ba'thi. Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati. Jadinya Allah menghidupkan semua mereka yang telah mati. Kita lah nanti Allah akan hidupkan kita. Lepas kita mati, Allah akan hidupkan kita untuk apa? Untuk dikira balasan kita lah, dunia syurga ke neraka ke. Yang itu dimakan sebagai Yaumul Ba'thi. Ingat Yaumul Ba'thi yang maksud dia hari kebangkitan. Dan yang seterusnya Yaumul Hashri. Yaumul Hashri iaitu apa? Pada mahsyar kan. Jadinya hari perhimpunan. Pada mahsyar kita katakan tempat perhimpunan kita selepas kita dibangkitkan semula. Wallahu a'lam kat mana pada mahsyar ni, wallahu a'lam macam mana. Dan apakah yang dimaksudkan dengan pada hari Yaumul Hasyr ni, hari perhimpunan ni? Hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar. Masa tu kita tak kisahlah. Kan masa tu masa kita dibangkitkan semua tu, kita tak kisahlah anak kita tak kisahlah kita punya ayah kita masa tu kita berfikir apa? Kita punya ke depannya. Contoh kalau kita berdosa banyak, jadi masa tu kita tengah fikir apa? Kita dah takut kita punya kita punya hisab kita macam mana. Masa tu kita dah gementar dah. Kita punya perkiraan atau perhitungan balasan kita macam mana, sama ada syurga ke neraka ke. Masa tu kita makan sebagai padang mahsyar. Tak kisah, masa tu tak kisahlah kamu ni siapa, kamu ni jawatan besar, kamu ni siapa ke, semua akan dikira sebagai semua akan berhimpun di padang mahsyar. Okey, seterusnya. Dan lepas Yaumul Hasyr, padang mahsyar ni, hari perhimpunan ni kan dinamakan sebagai Yaumul Hisab. Ni Yaumul Hisab iaitu hari perhitungan ataupun hari timbangan ataupun hari kira-kiraan. Di mana pada hari itu
Setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung atau dikira sebelum ditempatkan sama ada di dalam syurga atau neraka. Yang tu adalah dimaksudkan dengan yaumul hisab. Lepas kita dia ada banyak kan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Setiap amalan dan masa ni lah kita punya amalan akan dikira lah, tak kisahlah banyak mana pun ataupun sikit mana pun, Allah akan kira semua amalan kita, baik ataupun buruk, Allah akan kira. Dan itu dimaksud sebagai hari perhitungan ataupun yaumul hisab. Dan yang terakhir, yaumuddin. Yang ni susunan yang betul. Pertama, hari penghancuran. Lepas tu kebangkitan semula. Lepas tu hari berhimpun. Lepas tu hari perhitungan. Dan yang terakhir, yaumuddin, hari pembalasan. Hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang. Balasan yang baik akan dibayar balas syurga. Balasan yang buruk akan diazab di api neraka. Yang itu adalah ataupun 5 contoh daripada 5 susunan tertib daripada hari-hari kiamat ataupun hari-hari kiamat lah kita katakan. Ada 5 nama dia. Nama yang ni adalah nama-nama hari akhirat. Pertama, hari kiamat. Pertama, hari akhirat, hari pengakhir dunia. Hari yang mana di bumi dunia ni akan dihancurkan. Dan yang kedua, yaumul ba'thi, hari kebangkitan, yang mana setiap makhluk yang mati akan Allah hidupkan semula. Siapa tu masuk? Yang tu adalah dinamakan sebagai yaumul ba'thi. Lepas yaumul ba'thi, lepas kita hidupkan semula, namakanlah yaumul hash, iaitu hari perhimpunan, hari yang akan menghimpunkan semua manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar. Dan yang seterusnya, lepas yaumul hash, lepas hari perhimpunan, dia makan sebagai yaumul hisab. Yaumul hisab ni apa? Hari perhitungan. Setiap amalan hari inilah yang kita punya amalan kita dikira oleh Allah. Hari inilah, hari tu lah dia makan sebagai yaumul hisab. Dan yang terakhir yaumuddin ni, hari pembalasan, atau kita katakan hari ganjaran lah, ganjaran. Sama ada balasan kita syurga atau neraka dinamakan sebagai yaumuddin. Yang itu adalah 5 nama hari-hari, nama-nama hari akhirat ataupun hari kiamat. Kena ingat ni. Contoh. Jadinya, maka lepas habis tajuk ni, maka berakhirlah buku Tauhid kamu. Jadinya macam mana kita ni hendaklah selalu beristighfar. Apa bunyi tu? Kita ni hendaklah selalu beristighfar dalam hidup kita, kan? Sehari sekurang-kurangnya kita buat 100 istighfar. Astaghfirullahalazim 100 kali sebelum tidur ke, kan? Tak kisahlah waktu bila pun, sekurang-kurangnya 100 kali kita buat istighfar sebelum apa? Kita memohon pengampunan daripada Allah. Sebelas tanda kiamat yang besar. Ni adalah contoh-contoh 11 tanda kiamat yang besar. Dia ada tanda kiamat yang kecil. Yang ni kita belajar tanda-tanda kiamat yang besar. Maksud kata tiada tanda kiamat yang besar ni apa? Betul-betul nak kiamat dah. Maksud dia tanda dia betul-betul nak kiamat dah. Sebab orang kata kiamat nak dekat kan berdasarkan tanda-tanda ni. Pertama apa? Muncul Dajjal. Dajjal ni muncul, Allahu Akbar. Dia punya muncul tu tak tahulah macam mana. Kan? Dajjal muncul Dajjal, lepas tu turun Nabi Isa alaihi salam. Ni antara tanda-tanda besar nak lepas muncul Dajjal, lepas turunnya Nabi Isa, maka kiamat betul-betul dah hampir masa tu. Wallahu alam 10 tahun, wallahu alam macam mana? Mungkin sehari, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, wallahu alam. Tapi Allah kata apa? Bilanya Dajjal muncul, maka kiamat dah betul-betul dekat masa tu. Yang ketiga, keluar Ya'juj dan Ma'juj ni. Ya'juj dan Ma'juj ni kita katakan bukan binatang lah. Kita kata binatang. Dia orang ni
Pemusnah. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj. Keluarnya Ya'juj ni tak tahu binatang ke apa nak kata. Nanti Ustaz cari, Ustaz beritahu lagi macam mana. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Bila kata matahari, sekarang matahari keluar dari timur kan, dari belah Jepun. Nanti kalau keluar dari belah barat, tu maknanya tanda dia betul-betul dah hari nak akhirat, betul-betul hari nak kiamat dah. Dekat dah maksud dia. Yang kelima, keluarnya dabbah binatang melata. Keluarnya dabbah ni besar dia, besar. Binatang ni dia akan minum habis semua hidupan di dunia, dia akan minum semua air yang ada kat dunia ni. Ni dabbah dia punya, besar dabbah ni. Tak tahu mana ke dabbah ni, dia punya contoh dia tak tahu mana kepala, mana ekor. Dia punya contoh dia punya ciri-ciri dia lah. Tak tahu mana kepala, tak tahu mana ekor. Dabbah. Maksudnya yang keenam. Skrin hijau. Skrin hijau. Skrin hijau. Awak tengok buku awak lah, tengok buku awak, buku surat 46. Ni okey? Ni okey? Okey, yang keenam, keluarnya asap dukhan. Dukhan ni sedia asap lah. Akan keluar asap daripada, tak kisah mungkin dari bumi keluar, mungkin dari pokok keluar, wallah alam macam ni, tapi akan keluar asap dukhan. Lepas tu kalau kamu perasan dalam Al-Quran ada surah bernama Dukhan. Yang seterusnya, dihilangkan Al-Quran 3 teksnya serta ingatan dari dada manusia. Maksud kata ingatan ni maksudnya orang-orang yang hafal Quran ni akan meninggal, akan matilah. Sebab tu yang kata ingatan akan hilang tu. Akan hilang dari dada manusia. Dihilangkan Al-Quran, teks-teks dia. Sebab tu kita sekarang ni perlu apa? Sebab tu kamu kena hafal Al-Quran. Yang ke-8, bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Bila nanti kamu beriman, Allah akan matikan kamu. Sebab apa? Allah tak nak kamu tengok macam mana hari akhirat tu berlaku. Yang hari akhirat tu berlaku, kita katakan macam Ustaz kata tadi, bayangkan matahari jatuh kat kita. Macam tu punya dahsyatnya hari kiamat, hari akhirat tu. Bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Ingat, masa hari akhirat nanti kan, tak ada dah orang yang tahu akan kewujudan Allah. Dan yang seterusnya, kehancuran Kaabah. Dan berlaku 3 kali gerhana serentak timur, barat dan semenanjung Arab. Keluar api yang menghalau manusia menuju ke tempat perhimpunan di Syam. Yang ni adalah 11 tanda besar. Tanda-tanda kecil dia banyak lah. Tanda-tanda kecil dia macam dunia ni terasa cepat, banyak tanda-tanda kecil dia kan. Ibu mengeluarkan tuan, maksud kata anak derhaka lah. Tu yang kata tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil dah banyak sekarang. Yang ni adalah tanda-tanda besar. Muncul Dajjal ni memang dah besar lah tanda ni. Turun Nabi Isa, keluar Ya'juj Ma'juj ni semua ada tanda-tanda besar. Sebab tu kalau kita nak elak daripada fitnah Dajjal, kita apa? Kita perlu kita kena hafal surah apa? Surah Kahfi ayat 1 sampai 10 supaya kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Ini adalah 11 tanda kiamat yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk latihan buka muka surat 45. Buku tulis ada kan tauhid? Buku tulis tauhid ada tak? Ada. Buku tulis Ada. tauhid. Kamu salin yang ni je. 1, 2, 3, 4, 5. Buat macam ni sebiji. Muka surat berapa tu? Muka surat 45. 45. Khamsa wa arba'in. Khamsa wa arba'in Khamsa wa arba'un. Khamsa wa arba'in. Khamsa wa arba'in. Isni wa ashrun. Khamsa wa arba'un. Khamsa wa arba'un. Ni, salin ni semua je. Boleh? Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya? Ada. Tu nama yang Juju Syali tu siapa dah? Juje tu. Oh, nama sendiri lah. Siapa tu?
latihan muka surat 45. Salin balik dalam buku teks. Salin balik dalam buku tauhid kamu. Buku tulis tauhid. Siapa tu? Oh, Suhaib. Okey, tak ada apa dah. Ingat latihan muka surat 45 salin balik je. Okey, tak apa, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka hajati wala tanini. Amin. Okey, assalamualaikum. Salam. Terima kasih.